Jadi untuk hari ini kita ulang kaji dahulu pelajaran minggu lepas. Minggu lepas kita masuk kepada hukum mat 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 harakat. Okey, kalau lihat pada buku mat 4 harakat di situ ada 5. Okey, yang pertama adalah mat wajib mutasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Kita abaikan dulu mat lin dengan mat tarik sukun. Kita pergi yang terakhir pada muka surat tu iaitu nombor Mat silah tawilah. okey, betul, mat silah tawilah. Okey, kita bincangkan dulu yang 3 ni. Okey, untuk 3-3 ni apa persamaan dia? Persamaan dia huruf mat kita jadi huruf mat jumpa dengan apa? Dia Hamzah. jumpa dengan huruf hamzah. Saya mat jumpa dengan hamzah. Okay, poin satu lagi yang penting apa dia? Dia ada tanda panjang. Dia ada tanda panjang. Okey, lebih kuranglah. Saya cantikkan. Ada tanda panjang tu. Jadi kalau nampak ada tanda panjang pada huruf mat tu jangan dibaca dengan kadar 2. Dia tak boleh baca 2. Nampak ni kena baca berapa? Kena baca sekurang-kurangnya 4. Bergantung pada hukum. Okey. Jadi untuk mat wajib berlaku dalam satu kalimah. Wajib berlaku dalam satu kalimah. Tu poin dia. Manakala mat jaiz berlaku dalam 2 kalimah. Dan yang ketiga, mat silah tawilah. Dia berlaku bagaimana? Melibatkan ha dhamir. Ha dhamir tu macam mana? Ha yang macam nombor 9 ataupun ha bulat. Ya, ha ini. Tu mat silah tawilah. Jadi kita tengok pada contoh. Kita tengok contoh mat wajib dahulu yang atas sekali. Saya cari contoh dia. Yang ni yang pertama kita cari mat wajib. Macam mana tak tahu mat wajib? Okay, mat ada huruf hamzah, ada tanda panjang. Tanda panjang ada huruf hamzah. Betul. Okey, saya letak kotak dekat sini. Tak nak tak? Okey. Jadi yang nak dibaca panjang apa? Ja tu dibaca panjang. Okey. Kita baca sama-sama gerakkan jari. Kenapa kena gerak jari? Sebab kita nak kira kadar harakat. 4 harakat maknanya 4 pergerakan jari. Okey, bacakan. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Bagus. Okey, dibaca ja panjang. Boleh baca 2 tak dekat sini? Soalan saya, boleh baca 2 tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. If dia kalau nampak tanda ombak ni jangan baca 2 harakat. Okey, dia kena pergi sekurang-kurangnya 4 harakat. Okey, itu mat wajib berlaku dalam satu kalimah. Okey. Kita pergi yang kedua, mat jaiz. Okey, mat jaiz berlaku dalam 2 kalimah. Okay, kalau pada buku ini perkataan dia, la tu dibaca panjang. Betul, la tu dibaca panjang. Ya, nak baca berapa tadi? 4. 4. Apa nama hukum tadi? Mat jaiz munfasil. Betul, yang ini nombor 2 Mat jaiz munfasil berlaku dalam 2 kalimah. Mat tanda panjang jumpa hamzah 2 kalimah. Jadi gerakkan jari 4. Fala isma alaihi. Bacakan. Fala isma alaihi. Okey, jadi itu dia mat jaiz munfasil. Dibaca 4, tak boleh baca. Fala isma alaihi. Okey, boleh. Okey, kita pergi yang terakhir iaitu mat silah tawilah.
Mat silah tawilah dibaca berapa? 4. 4. Okay, ada mat silah. Okay, yang ni perkataan ha dhamir. Ha dhamir jumpa dengan hamzah, tengah dia ada huruf mat dan ada tanda panjang. Okay, kat sini dia buat hamzah. Hu tu baca 4. Wa warithahu abawahu. Wa warithahu abawahu. Okey. Okey, boleh cantikkan sikit huruf sa tu lidah keluar. Wa warithahu abawahu. Wa warithahu abawahu. Okey, boleh. Jadi itu dia 3 contoh mat jumpa hamzah. Okey, baca 4 harakat. Selain 4 harakat boleh baca berapa harakat? 5. Okey, jadi 4 harakat boleh baca 5. Okay, kita baca 5 yang ja tu. Yang pertama, mat wajib mutasil. Okey, beza harakat dia tak banyak. 4 atau 5 tu tak banyak. Kita tarik 5, gerakkan jari. Waja'a rabbuka. Okey, dia panjang sikit sahaja. Okey, biasanya kalau orang Taranum dia pakailah 5 harakat. Kalau kita mengaji biasa tak boleh. Sebab apa ambil 4, kalau baca panjang nanti tak cukup nafas untuk perkataan lain. Okey, kat bawah pula mak jaiz berlaku dalam 2 kalimah, jadi dibaca 5 juga. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Okey, perbaiki huruf sa tu. Is, lidah keluar. Fala isma alaihi. Fala isma alaihi. Okey, boleh. Okey, itu dia Okey, boleh. Kita masuk yang terakhir. Mat silah tawilah 5 harakat. Wa warithahu abawahu. Wa warithahu abawahu. Boleh. Okey, itu dia mat 45 harakat. Kita pilih satu sahaja. Pastikan seragam. Kalau daripada atas sampai bawah, kita baca 4, 4 lah. Okey, kalau baca 5, 5. Jangan 4 kejap 4, kejap 5, tak boleh campurkan harakat. Tetapkan harakat. Okey, kemudian kita bincangkan yang kita tinggalkan tadi. Okey, mat arid li sukun dengan mat lin. Okey. Jadi kenapa saya tarik dia keluarkan 2 mat ni? Okay, mat ni berlaku bila kita nak waqaf ataupun kita nak berhenti. Betul. Okey, selain dia dibaca 2, kita boleh baca 4 harakat. Okey, berlaku disebabkan kita nak berhenti. Selain 4, lagi satu berapa boleh baca kadar harakat? 6. Betul, nombor genap. Betul, 2, 4, 6. Okey, janganlah baca 8 8 tak ada harakat sampai 6 sahaja. Jadi kenapa kita baca panjang? Disebabkan kita nak berhenti. Okey, kita kembali pada slide. Kita bincangkan untuk ma'arid li sukun. Yang ni. Okay, kita tengok kotak yang kedua. Okay, ma'arid li sukun terjadi apabila kita nak berhenti sebelumnya ada huruf mat. Okey, jadi huruf mat ni dia berkaitan dengan mat asli. Kalau baris bawah mesti huruf ya. Barulah jumpa huruf ketiga, kita matikan dia. Asal dia berbaris. Contoh yang ni. Tengok pada dalam kotak tersebut. Okey, asal Ar-Rahmanir-Rahimi. Okey, boleh baca mi tak? Tak boleh. Mim tu kena matikan sebab kita nak berhenti. Okey, kita baca 2 harakat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu pun kadang-kadang orang terlajak pergi sampai 3. Sebab kita cuba perbaiki 2 je. Kita nak baca 2 dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni lebih baik. Okey, sebab kita nak nampak perbezaan 2, 4, 6 ni. Okay, kita baca 4. Sebab ni boleh baca 4 juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, bunyi 2 dengan 4. Mana lebih sedap? 4. 4 lebih sedap. Jadi ingat, tajwid, hukum tajwid dalam Al-Quran mencantikkan bacaan. Okey, bunyi dia lebih baik. Okey, kita baca 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, bacaannya lebih baik pada di sini. Okey. Sebab apa? Tajwid mencantikkan bacaan. Kenapa dibaca panjang? Agar setiap huruf jelas yang pertama. Yang kedua, tak adalah kita berhenti mengejut. Okey, itu untuk mak arid li sukun. Okay, kita tengok mak lin pula. Okey, mak lin tak jauh beza. Okey, sama juga terjadi bila nak berhenti. Tapi yang ni melibatkan hanya satu baris atas sahaja. Manakala huruf mat dia 2, ya atau waw yang ada tanda sukun. Dan yang ketiga, huruf tu asalnya dia ada baris. Kita matikan sebab nak berhenti. Betul. Okey, kita ambil dekat sini. Okey, dengan baca panjang lebih mudah sebut. Kita baca 2 dulu. Okey, dalam kotak tu li'ilafi Quraisy. 2 sahaja. Li'ilafi Quraisy. Okey, tu 2. Tu baca 4. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey, baca 6. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey. Jadi mana sedap baca? 6. 6 lebih sedap baca. Tu tajwid mencantikkan bacaan. Okey. Kalau kita nak baca 2 boleh juga, tapi bunyi dia kurang sedap. Okey, kita baca 6. Tapi 6 tu panjang sangat sebenarnya. Okey, biasa kita ambil 4 je. 4 kan? 4 sahaja. Lebih baik 4. Sebab kalau 6 nanti tak cukup nafas. Okey. Jadi ambil kadar selamat. Okey, ambil 4 sahaja. Kalau orang Taranum biasa dia tarik panjang sampai 6. Okey, itu dia mat lin 2, 4, 6 bila berhenti. Okey, kita pergi seterusnya. Sebelum mat lazim, dekat buku ada satu nama hukum mat far. Betul tak? Betul. Okey, mat far ni tak banyak. Ada 6 tempat sahaja dalam Al-Quran. Okey, 6 tempat untuk 3 perkataan. Okey, dan ini melibatkan kalau dibaca huraian kat bawah dia kata ada hamzah pertanyaan, hamzah istifham. Istifham tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia pertanyaan. Okey, jadi hamzah tu mewakili apakah ataupun adakah. 3 perkataan tu boleh lihat pada skrin, kita dah bincangkan. Kita ambil kotak yang pertama sebelah kiri. Okey, dibaca panjang. Pada perkataan A tu, slow-slow masuk huruf lam. Okey, qul Allahu adzina lakum. Cuba bacakan. Qul Allahu adzina lakum. Boleh. Okey, slow-slow masuk lam. Kenapa dibaca panjang? Sebab kita nak bunyikan sabdu tu. Okey. Kalau dibaca pendek, dia tak jadi mat fat kat sini. Okey, itu perkataan yang pertama. Kita tengok kotak yang perkataan yang kedua, tengah-tengah tu. Slow-slow A sama juga masuk huruf lam.
Al-ana. Bacakan. Al-ana. Yang kedua ni mencabar sikit. Okey, dia mula-mula al-enam. Lepas tu A2. Okey, saya bacakan lagi sekali. Al-ana. Sebutkan. Okey, biasa orang baca macam mana? Dia ada bunyi lain. Okey, Betul. baca lam dulu. Cuba tu. Okey, yang kedua. Okey, itu dia kotak yang kedua. Okey, ni kalau tengok minggu lepas saya dah maklumkanlah perkataan tu dekat mana. Okey, boleh rujuk dekat sini. Dia tak banyak. Yang kita bincangkan tadi mula-mula perkataan Allah tu pada surah Yunus ayat 59. Okay, perkataan yang kedua Al-ana ni masih lagi surah Yunus ayat 51 dan 91. Okey, kita tengok kotak yang ketiga. Kotak ketiga ni kotak silap saya surah Al-An'am ayat 143 144. Okey, yang ni jangan baca bunyi lam, lam tak ada tanda terus pergi huruf zal. Okey, az-zakaraini. Bacakan. Kul az-zakaraini. Betul. Kena lidah. Ulang balik. Ul az-zakaraini. Ul az-zakaraini. Betul. Roy ni Okay, jadi itu dia bagi marfa' 3 perkataan ni. Okay, yang terakhir kalau pada surah An-Nam ni perkataan Allah Okey. Kejap bagi saya 2 minit, kejap je. Okey. Qul Allahu azina lakum qala atuhajuni qala atuhajuni. Jadi untuk marfa' ni boleh baca kurang tak? Yang ni tak boleh baca kurang. Okey, yang ni kena baca 6 sahaja. Okey, kita teruskan masuk yang terakhir iaitu mad lazim. Okey, abaikan huraian dia agak memeningkan. Okey, cara mudah mad lazim di sini ada 2. Satu mad lazim kalimi, satu lagi mad lazim harfi. Jadi contoh yang pada buku adalah mad lazim kalimi yang mana dia berlaku pada kalimah. Kalimah tu maknanya perkataan. Okey. Jadi kalau tengok pada buku dia ada 2 di situ. Okey, abaikan contoh dia, kita ambil contoh dalam Al-Fatihah. Okey, yang ni. Contoh dalam Al-Fatihah ayat terakhir sebelum berhenti. Huruf mad ada tanda panjang jumpa dengan sabdu. Okey, jangan dibaca kurang. Kena baca 6 sahaja. Okey, dibaca waladdo. Okey, gerak dari 6. Waladdol. Slow masuk lam. Lin tu boleh baca 2, 4, 6. Kita ambil lin tu 4. Waladdolin. Sebutkan. Boleh. Okey. Maknanya do hanya baca 6. Cek my pencil.
Sekejap ya. Okey, dot 6 sahaja. Lin boleh baca berapa? 2, 4, 6. Betul. Lin boleh baca yang belakang tu 2, 4 atau 6. 2 atau 4 atau 6. 2 dia tak ada. Okey. Jadi kesalahan yang sering berlaku, do tu lebih pendek daripada lin. Kita tak boleh do tu sama ada dia sama panjang dengan lin ataupun do lebih panjang daripada lin. Okey, jaga-jaga. Dekat sini kalau kita salah baca dia tak mengubah makna. Tapi tajwidnya kurang tepat. Okay, jadi kalau kita nak mengaji, kita baca Al-Fatihah tu nak baca macam mana Rasulullah baca. Itu satu sunnah. Jadi kenalah baca do, 6, lin, sama ada 2, 4, 6. Okey, saya teruskan. Seterusnya, kita tengok contoh yang ni. Okay, pada buku tu ada perkataan tersebut. Okay, ada 2. Okay, mak lazim dia dekat mana? Okay, ha baris atas ada alif. Okay, alif mat tu ada panjang jumpa dengan huruf jim. Okay, itu yang pertama. Okay, nak baca berapa harakat? 6. Betul, 6 harakat sahaja. Okay, kenapa dibaca panjang? Sebab kita nak masuk huruf jim yang sabdu tu. Jadi beza dia untuk mat wajib yang jumpa hamzah tu di sini 6 harakat sebab mat tu jumpa sabdu. Jadi kita bacalah 6 supaya mudah kita nak bacakan sabdu tersebut. Sebelah tu pun sama juga. Sebelah tu huruf mat dia adalah huruf waw. Okay, huruf mat waw ada tanda panjang jumpa dengan nun sabdu. Okay, kita baca qala atuhaj. Sampai situ dulu. Boleh. Kemudian juni. Baca sekejap. Jun tu lepas 6 harakat kena tambah en sikit dengung. Juni. Bacakan. Juni. Okey, dia harakat dia lebih sikit 6 sebab kita nak baca en pada tanda nun sabdu tu kena ada dengung. Okey, kita baca penuh. Qala atuhajjuni. Qala Okey, jadi setiap orang kadar harakat, kadar tempo bacaan dia tu berbeza. Kalau orang baca tu cepat, cepatlah habis. Kalau baca lambat, lambat habis. Yang penting cukup 6 harakat. Okay, kalau kita baca Al-Quran tak apa, gerak je jari, tak ada masalah ya. Jangan segan. Okey, kemudian kita tengok mak lazim harfi. Okey, masih lagi 6 harakat. Ini berlaku pada huruf, boleh rujuk muka surat seterusnya, dia ada kena-mengena dengan huruf-huruf muqatta'ah. Okay. Jadi huruf muqatta'ah ni apa? Huruf-huruf muqatta'ah ni ada 14 huruf dan dia bukan berada dalam semua surah. Kita tak banyak surah. Okay, hanya ada 29 buah surah di awal. Makna permulaan 29 buah surah. Okay, yang penting adalah anda kena tahu cara bacaan. Okay, macam mana nak baca? Baca dengan sebut nama huruf. Jangan letak baris atas, tak boleh. Dia tak ada baris, yang ada tanda ombak.
Okey, jadi yang ombak tu anda kena baca berapa? Ombak tu adalah mad lazim harfi, bacalah 6 harakat. Kalau tak ada ombak, baca berapa? 2. 2. Jadi kita tengok kotak pertama. Okey, alif 2 lam 6 mim 6. Okey, alif lam mim. Cuba. Alif. Alif Alif. lam mim. Bagus. Lam dengan mim, kadar panjang dia sama sebab dia mad lazim 6 harakat. Alif bukan. Okey, kita tengok baris kedua, kita ambil satu hukum, satu sahaja. Kita ambil yang pertama. Ha dengan mim. Ha nak baca berapa? 2. 2. Mim mad lazim 6. betul. Bagus. Okey. Jadi ha tu kena lembut lah. Ha mim. Hamim. Okey, dibaca mim. M-I-M. Jangan baca min. Dia bukan nak minum tu, tidak ya. Okey, kita tengok yang bawah. Okey, kita ambil kataan Yasin ni kita baca biasa. Ya 2 sin 6. S-I-N. Okey, jangan rapat bibir. Dia berakhir dengan N. Yasin. Yasin. Okey, boleh. Okey, ya bukan mad lazim, sin huruf mad lazim. Okey, toha ni ada mad lazim tak dekat situ? Tak ada. Tak ada. Okey, sebab apa tak ada mad lazim? Sebab tak ada tanda panjang. Baca dua-dua juga. Toha. Sebutkan. Toha. Jadi ha ni jangan lembut sebab ha tu adalah ha biasa. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan. Kita tengok pelajaran 9. Hari tu kita berhenti kat sini, betul tak? Betul. Okey. Pelajaran 9. Okey, prinsip bacaan waqaf. Waqaf tu apa? Waqaf tu adalah berhenti. Bagaimana? Okay, dia ada simbol-simbol dia. Dia ada tanda-tanda dia. Tapi hukum wakaf ni adalah harus. Okay, dia tak ada haram, dia tak ada wajib. Kalau jadi haram, maknanya kalau berhenti dapat dosa. Okay, kalau tak berhenti, tak dapat pahala lah. Itu kalau haram. Okay, tak ada yang haram, tak ada yang wajib. Okey, saya teruskan. Okay, fungsi wakaf tu untuk apa? Untuk kita berhenti. Bila kita baca, nafas tak cukup, kita berhenti. Kemudian bila kita tarik nafas, itu dikira sebagai nafas baru. Okay, berhenti dengan niat kita nak sambung bacaan. Okay, kalau kita tak sambung bacaan, berhenti terus, itu maknanya kita dah tak baca lah. Okay, kita boleh berhenti di mana-mana, tapi kena tahu macam mana nak mula baca. Okay, tips dia jangan kejar nafas. Ini yang sering berlaku, nafas dah tak cukup tapi nak baca lagi. Bila berlaku begitu, salah satunya panjang pendek akan lari, sebutannya salah. Kadang-kadang sebutan huruf tu tertukar. Sebutan dekat situ huruf qaf tapi terbaca kaf. Okay. Jadi kita tengok dalam buku dia ada 6. Okay, satu lagi tu yang nambur-nambur tu sama dengan yang pertama, iaitu berhenti lazim. Okay, ni jarang huruf mim ekor ke tepi ni, yang pertama jarang kita jumpa pada anda berhenti. Okay, kalau pada buku perhatikan, jadi fala yahzunka qauluhum, bacakan berhenti pada situ. Wala yaqawluhum. Boleh lagi sekali. Fala yah, lembut. Zung, dengungkan, pangkal lidah yang dalam tu naik ke atas. Fala yah zung ka qauluhum. Ulang balik. Wala yaqawluhum. Jadi kalau dah berhenti nak buat apa? Sambung terus bacaan. Okey, dia akan jadi
Innama na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Cuba dulu boleh tak? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, bagus. Boleh. Okey. Jadi berhenti pada mim, teruskan sahaja bacaan. Okey, kadang-kadang orang tak perasan mim ni. Okay, kita pergi kat bawah iaitu tanda dia adalah huruf jim. Okay, apa perlu buat kalau nampak ni? Namanya harus berhenti. Okay, maknanya bila kita baca, kita berhentilah pada tanda jim tu. Kalau nak sambung boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kita baca as-sama'u munfatirun bih. Berhenti jadi bih. as-sama'u munfatirun bih. Okey. Kemudian nak sambung, kita sambung terus. Kana wa'duhu maf'ula. Kana wa'duhu maf'ula. Okey, boleh. Jadi itu dia bacaan bagi harus berhenti jim. Kalau nak sambung dia bunyi dia lain sikit. Hi tu kita kena baca 2 harakat. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Sebutkan. as-sama'u munfatirun kana wa'duhu maf'ula. Okey. Jadi kalau nak tak berhenti bacaan tu jadi panjang sikit. Okey, kalau tak berhenti bacaan tu jadi panjang sikit. Kenapa dia kata harus berhenti? Sebenarnya belakang ni, depan dia ni ada ayat soal. Ayat pertanyaan, belakang dia tu jawapan. Itulah berjim. Jim tu jawapan. Okey. Kita teruskan bawah. Ni kita berhenti minggu lepas dekat tanda lam alif tu, betul tak? Betul. Okey, Jaya. Boleh ke bawah. Okey, lam alif tu apa maknanya? Lam alif maknanya dilarang berhenti. Okey, orang Arab berkata la. La tu maknanya tidak. Kita nampak, tidaklah anda berhenti di sini. Okey, kalau tak berhenti kat situ macam mana? Berhentilah sama ada sebelum atau selepas. Itu lebih baik. Okey, tapi ada juga kes yang terberhenti. Saya tulis kat situ tidak sengaja. Kita tengok dahulu macam mana pilihan kalau sebelum. Okey, kita tengok tips dia kalau kita nak mengaji, jangan terus nampak terus baca, tidak Anda lihat ayat tersebut, tengok mana tanda waqaf, mana yang tempat anda boleh berhenti. Sebab apa? Dekat situ anda boleh rancang macam mana nak baca. Ni kalau main baca je, nanti dah kelang kabut dah. Okay, nafas dah habis, tanda berhenti tak jumpa. Okay, itu yang tips yang pertama. Bila nak mula baca, tengok dulu ayat, cari mana tanda berhenti. Jadi kalau kita dah tengok ayat, tengok, ada tanda lam alif. Jadi kita boleh rancang. Kita berhenti sebelum. Contoh dia, wa'adallahu allazina amanu. Cuba. Wa'adallahu allazina amanu. Seterusnya wa'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Langgarkan lam alif. Cuba. Wa'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Okey, jadi itu dia yang pertama, berhenti sebelum. Maknanya bila nampak langgar. Masuk yang kedua.
Okey, berhenti selepas. Kalau berhenti selepas, dia akan jadi panjang sikit. Jadi bila kita nampak, tengok dulu baru baca, kita boleh rancang nafas kita. Okey, jadi tarik nafas dulu, baru kita start baca. Wa'adallahu allazina amanu wa'amilus solihati lahum maghfirah. Cuba. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. Okey. Tu namanya berhenti selepas. Kalau sambung sampai hujung pun boleh juga. Tapi dah panjang takut tak cukup nafas. Okay, yang ketiga, ni kes terberhenti. Tidak sengaja. Okay, wa'adallahu allazina wa'adallahu allazina amanu wa'amilus solihat. Bila dah berhenti, alamak, lam alif. Okay, baca dulu, berhenti pada lam alif tu. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة. Okey, ada orang bila dah terberhenti dah akan cakap alamak, lam alif lah, tak boleh berhenti. Okey, jangan panik, kita undur sikit. Undur tu, kita ulang balik 2 atau 3 perkataan sebelum. Okay. Wa'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Langgar. Cuba. وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Okey, itu kes terberhenti. Berhenti, undur sedikit 2 atau 3 perkataan sebelum sambung bacaan, kemudian langgarkan sahaja lam alif tu. Okey, boleh setakat ni? Boleh. InsyaAllah. Okey, kita pergi yang okey, kenapa dia tak boleh berhenti? Kenapa dia dilarang? Okay, makna dia tak cantik. Itu yang dia lajakkan atau berhenti sebelum. Kadang-kadang menyebabkan ayat tu tergantung ataupun kadang-kadang kalau kita berhenti menyebabkan makna dia tu lari. Okey, kita tengok dekat sini yang seterusnya, yang keempat. Okay, harus berhenti sambung lebih utama. Tanda dia bagaimana? Tanda dia huruf short tu. Short ada tiang, lepas tu ada garis dekat bawah. Okey, yang short, take note dekat situ, short sambung. Okey, saya panggil benda ni soli. Short, masa ada lam, ada ya sikit. Okay, kalau kita nampak, boleh sahaja kita terus sambung. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bacakan, berhenti, ma'arif sukun, boleh tarik 4. ومأواهم جهنم وبئس المصير. Okey, jadi kita tak berhenti walaupun kita nampak tanda short tu. Okey, itu yang pertama, tak berhenti. Sebab dia kata lebih baik kita sambung. Katakanlah kita nak berhenti. Kita punya masyarakat ni kadang-kadang nampak tanda berhenti, semua nak berhenti. Kata tanda wakaf ni, boleh berhenti. Nama pun harus. Bunyi dia akan berbeza. Wa ma'wahum jahannam. Bacakan. ومأواهم جهنم Wa bi'sal masir. وبئس المصير. Boleh. Okey. Jadi kalau kita berhenti, sambung je terus. Tak perlu ulang. Beza dengan lam alif tadi. Lam alif kalau terberhenti anda ulang kerana kita nak cantikkan makna bacaan. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya, harus berhenti lebih utama. Okey, bagaimana simbol dia? Simbol dia ada tanda qaf. Qaf macam ada romlah lepas ya. Okey. Saya kata ni qoli. Kalau anda nampak, dia kata kat situ berhentilah. Lebih baik berhenti.
Dia jadi wallahu yuhyi wa yumit. Jadi ma'arif li sukun, tarik 4, matikan tak. Wallahu yuhyi wa yumit. Boleh. Kemudian nak sambung, teruskan sahaja. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Boleh. Okey, itu dia makna harus berhenti lebih utama. Okey. Kalau nak sambung boleh? Boleh, tak ada masalah. Bunyi dia berubah. Okey. Kita tengok yang terakhir ada datang berpasangan di sini. Okey, 3 titik macam huruf sa tu. Okey, dia akan datang berpasangan. Maknanya harus berhenti pada salah satu tanda waqaf. Jadi, kalau anda dah berhenti yang pertama, yang kedua tak perlu. Sebab dia kata pilih salah satu je. Kalau nak berhenti yang kedua, yang pertama tak perlu berhenti. Okey, kita ambil dulu pilihan yang pertama. Kita berhenti pada yang pertama. Zalikal kitabul la raib. Tarik bunyi, ada panjang maklin, ada ber dekat belakang. Zalikal kitabu la raib. Ada kurang bunyi ber, bunyikan ber. Zalikal kitabu la raib. Zalikal kitabu la raib. Okey. Ber tu kena ada. Ber tu apa? Ber tu adalah lantunan. Ini salah satu tadi. Tapi dalam buku tak ada. Nanti saya akan terangkan. Okey. Kemudian dah berhenti yang pertama. Yang kedua nak buat apa? Abaikan. Langgar dia. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Kita berhenti tak yang kedua? Tak. Tidak. Okey, kita ambil pilihan yang kedua. Yang mana kita nak berhenti yang kedua. Bila berhenti yang kedua, abaikan yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fih. Bila berhenti jadi ma'arif li sukun. Tarik panjang, matikan ha. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi kita sambung sahaja terus. Kita tak perlu ulang. Itu dia berhenti pada salah satu tanda waqaf. Okey, yang anda nampak ni ada duduk. Yang ni tak banyak tak 5 pun benda. Ada tempat tu dia duduk. Satu dekat atas, satu kat bawah. Tapi konsep kita pegang berhenti pada salah satu. Ada soalan tak? Tanda-tanda. Ada Ustaz dekat atas ni, huruf min ni kita berhenti ke ataupun kita berhenti sekejap kita sambung? Kita berhenti kemudian tersambung. Berhenti macam biasa. Betul. Berhenti biasa tu baru kita sambung. Lepas tu sambung je. Kalau macam min ke bawah ni? Okey. Kalau mim ke bawah macam ayat kedua, yang itu kena bunyikan. Kalau ekor ke bawah, bunyikan rum. Dengarlah dua kan. Betul. Okey, yang mim ekor ke bawah tu hukum iklab. Hukum nun mati atau tanwin kita bunyikan. Kalau mim ekor ke tepi, itu tanda waqaf, berhenti. Kemudian ambil nafas. Kita tertukar dua tu ya. Beza dia pada ekor. Okey, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, contoh kan kalau kita baca Quran tapi kita berhenti kat tempat yang tak ada tanda. okey. Contoh kita tak cukup nafas, kita berhenti kat tempat yang tak ada tanda. Ini soalan famous. Okey, ramai baca Al-Quran kata saya baca saya takut berhenti tempat yang salah. Okey, nama pun tanda waqaf tadi adalah harus.
Okey, ni pegang yang ni, tiada wakaf yang wajib ataupun haram berhenti, semuanya harus selagi kita memelihara makna ayat Al-Quran. Tapi kita ni orang Melayu, kita tak faham pun bahasa Arab. Okey, bagaimana? Okey. Jadi anda boleh berhenti di mana-mana. Okey. Kalau tak ada tanda wakaf, anda ulang 2 atau 3 perkataan sebelum. Itu cara selamat. Okey, berhenti di mana-mana katakanlah ayat tu panjang. Kemudian anda ulang 2 atau 3 perkataan sebelum. Sebagai contoh yang ni lah ayat panjang. Yang ada tanda lam alif tu. Katakanlah lam alif ni tak ada. Okay. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Tak cukup nafas ni nak sambung. Okey, contoh tak ada lam alif ya. Jadi kita undurlah 2 atau 3. Seeloknya kalau macam dekat sini ambil 2 ni. Wa amilus solihati lahum maghfirah. Ulang kembali 2 atau 3 perkataan. Makna dia okey. Ataupun anda boleh tengok pada kata-kata penghubung. Biasanya wa. Wa ni kata penghubung, maknanya dan. Okey, lagi kata penghubung yang lain au. Hamzah, baris atas, okey, waw sukun. Okey. Ini anda berhenti sebelum dia. Au tu apa makna dia? Au tu maknanya atau. Okey, kata-kata penghubung lah. Macam kita lah bahasa Melayu kita ada kata penghubung. Okay. Ataupun perkataan yang famous lah hatta. Okey, perkataan dia macam ni. Tapi dari ya. Hatta. Hatta. Okay. Hatta tu samalah macam bahasa Melayu. Hatta tu maka. Okey, berhenti sama juga sebelum. Lagi summa. Summa ni pun sama juga. Summa ni maka. Okey, summa ni nak buat apa? Berhenti sebelum juga. Lagi ada perkataan qalu. Tak nampak pula. Qalu ni ada 2 pilihan. Okey. Qa panjang, lam lu. Lu pun panjang. Okey, qalu ni ada 2 pilihan. Kita boleh berhenti sebelum ataupun kita boleh berhenti selepas. Tapi kalau kita berhenti selepas, kita ulang balik. Okay, qalu tu apa maknanya? Katakan, berkata. Macam kita bahasa Melayu lah. Okay. Apa tu? Ameng berkata, saya berkata, Aisyah berkata. Kamu nak pergi mana? Macam tu kan? Dia satu dialog. Yang akan datang selepas dia tu adalah satu dialog. Jadi, berhenti selepas kena ulang balik. Berhenti sebelum tak perlu ulang. Okay. Satu lagi, illa. Illa. Oh, bunyi mercun. Oh, dekat rumah saya. Dekat rumah saya bunyi mercun. Daripada semalam. Malam pun saya mengajar pun bunyi mercun. Raya ni Fabani macam raya Cina. Okey. Illa. Illa ni sama dengan qalu. Kalau anda berhenti sebelum, tak perlu ulang. Kalau anda berhenti selepas, ulang balik. Ini maknanya tidak lah. Ini antara tempat yang boleh berhenti. Kalau yang first Ustazah bagi tahu yang sebelum tu, yang tu kalau selepas ke tak boleh? Yang mana ni? Au ni? Yang mana au? Boleh je kalau nak berhenti selepas, tapi ulang balik. Okey. Tapi ayat dia jadi tergantung. Kalau nak makan atau tak cantik lah.
Kamu nak makan nasi atau mi? Macam tu kan? Kamu nak makan nasi atau? Katakan nak baca atau mi. Tak cantik. Faham. Okey. Ini adalah tata bahasa lah, bahasa Arab. Tapi Al-Quran sekarang senang. Dia dah ada tempat berhenti. Okay. Ada Al-Quran dia warna merah. Kalau warna merah berhenti selepas warna merah. Okey, yang hijau tu kena baca start. Start warna hijau. Kalau warna merah tu berhenti selepas merah tu. Okey, kita teruskan seterusnya. Ada soalan lain tak untuk wakaf ni? Okay, kalau tak ada tak apa. Saya padam dulu. Ada yang balik kampung ke? Ada. Tak ada. Ya. Tadi start kelas tadi saya naik kereta, saya beli mama tua. Oh. Tu yang ada bunyi reverse tu tak sempat sampai on time. Okey. Kita pergi tengok seterusnya pelajaran 10. Oh, saya rasa nanti dululah kita rehat dulu. Okey, hampir sejam. Kita rehat dulu kejap. Kita sambung kejap lagi. Okey. Kasih jap ya, minum air dulu. Azala alaikum min ba'dil wa min أنزل عليكم من بعد الغم indallah abdullah bismillah Alhamdulillah Ar-Rahim أمانة سيغشى طائفة منكم ظن الجاهلية قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لنا alaikum min ba'dil
من الأمر شيء هاهنا قل لو كنت قل لو كنت قل لو كنتم في بيوتكم كتب عليهم قد يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بذات محمد رسول الله والذين معه أشد رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في Kita sambung. Okey, kita teruskan dulu, iaitu bacaan lafzul jar, bacaan pelbagai. Okey. Ada huraian dekat bawah, boleh bacakan. Lafzul jalalah adalah lafzul jalalah hendaklah dibaca nipis apabila huruf sebelumnya berbaris di bawah dan dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris di atas atau hadapan. okey, lafzul jalalah ni apa? Okey, lafaz perkataan Allah. Okey, hanya terjadi pada perkataan Allah di mana dia ada dua bacaan. Yang pertama adalah bacaan nipis ataupun juga bacaan tebal. Okey, bacaan nipis dengan bacaan tebal. Okey. Bacaan nipis tu terjadi apabila anda nampak baris bawah jumpa dengan perkataan Allah. Okey. Yang ni biasa orang tak salah baca. Okey, bacaan tebal yang selalu orang salah baca. Okey, hanya untuk perkataan Allah, kita lihat baris bawah jumpa perkataan Allah, Bismillahi. Bismillahi. Millah bacaan biasa. Sebab ini nipis Lagi sekali. Bismillahi. Bismillahi. Okey, itu cara bacaan nipis. Kita tengok bacaan tebal. Okey, bacaan tebal dia kata kat situ baris depan ataupun baris atas. Kita tengok dulu baris atas. Baris atas jumpa perkataan Allah, tebalkan. Indallah. Dallah. Jangan baca dalah. Tak boleh baca dalah Indallahi. Bacakan.
Indallahi. Okey, dallah itu tebal. Okay. Ataupun sebelah dia, okey jangan baca Abdullah, Dula. Okey macam warga asing, Dula, dia bukan Dula. Okey, Abdullahi. Abdullahi. Bagus. Okey. Mulut kita bacaan tebal. Lagi sekali. Ada bunyi ber dulu. Abdullahi. Abdullahi. Okey, itu dia bacaan tebal. Okey, perkataan Allah. Tadi untuk Allah special jangan baca direct. Okey, kita pergi seterusnya. Bacaan waqaf di hujung kalimah. Ada tak huraian? Huraian pada buku apa Yang kedua huraian tak apa? Apabila bacaan tanwin. Tak. Okey. Maknanya untuk bacaan waqaf di hujung kalimah ni tak ada huraian dia. Okey. Waqaf maknanya berhenti. Okey, kalau kita bawa kereta, kita nak berhenti, kita buat apa? Kita tekan brake. Betul tak? Betul. Kuning. Okey. Tapi Lampu merah. apa dia? Lampu merah. Tak, anak saya minta barang. Saya kata warna kuning kat bawah. Okey, kalau kita buat kereta lampu merah kita berhenti. Lampu kuning pun kena berhenti juga pastinya untuk berhenti kan? Okey. Betul. Okey. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita nak berhenti macam mana, dia ada kaedah dia. Okey, kalau anda jumpa pada perkataan yang terakhir, lihat huruf yang terakhir. Okey, kalau huruf terakhir tu berbaris atas, bawah atau hadapan, okey, apa perlu buat? Kita matikan sahaja. Okey, kalau dia berbaris atas, bawah, depan. Okey, sebagai contoh, perkataan pada buku asal la raiba. Okey, yang ni. Okey, bila kita nak berhenti jangan baca la raiba juga. Tidak. Apa perlu buat? Matikan huruf terakhir. La raib. Panjang. Mengena dengan mad lin. Cuba baca. Okey. Matikan huruf ba. Barulah orang lain tahu ataupun yang faham bahasa Arab dia tahulah. Tu orang tu berhenti. Okey. Kemudian tengok lagi contoh yang lain. Asal perkataan ilmin. Okey, ilmin ni nanti dulu abaikan. Kita ambil yang ni. Mu'minuna. Okey. Sekejap ya. Okey yang ni Asal perkataan mu'minuna. Tapi nak berhenti jangan baca na tu. Kena matikan dia. Ini ma'arid disukun. Boleh tarik 2, 4, 6. Bacaan kita baca 4. Mu'minun. Boleh. Bunyi na tak? Tak ada. Ada bunyi an sahaja sebab kita matikan huruf nun. Okey, seterusnya asal perkataan al-walidani. Bila berhenti jadi al-walidan. Ini ma'arid disukun juga. Tarik 4, matikan nun. Al-walidan. Okey, boleh. Okey, itu kalau dia berbaris atas, bawah atau depan. Okey, kalau berbaris tanwin, kita baca-baca, kita nak berhenti. Lihat pada kalimah yang terakhir, huruf terakhir. Kalau dia bertanda tanwin. Tanwin 2 baris atas sahaja. Sebab apa 2 baris atas sahaja? 2 baris atas ada alif. Okay, yang ni ada kena-mengena dengan mad iwad. Okay, kalau lihat contoh asal perkataan hakiman, jangan baca man, buang dia 1 baris. Hakimah 2 harakat. Hakimah.
Okey, ini lepas surah yang keempat banyak mat iwat ni. Okey. Tu kalau tanwin 2 baris atas. Kalau tanwin 2 baris bawah dengan 2 baris depan nak buat macam mana? Okay. Kalau tanwin 2 baris bawah, 2 baris depan, matikan sahaja. Okey, dia sama dengan yang atas tadi, yang mula-mula tadi. Tadi kita tengok perkataan yang tadi saya baca adalah ilmin. Okey, yang ni. Nampak 2 baris bawah, kita tak baca dia dari min. Matikan dia. Okey, ni susah sikit. Dia akan baca kat situ bunyi lam dulu, baru ada bunyi sikit. Ilm. Kalau nak eja, dia eja di macam ni. ILM. Ilm. Betul. Ilm ni apa maknanya? Ilmu. Cuma u tak adalah. Sebab kita berhenti. Okey. Tu kalau dia tanwin 2 baris depan, 2 baris bawah atau 2 baris depan, matikan sahaja. Jangan panjang kat sini. Kenapa tak boleh panjang? Sebab dia tak ada huruf mat. Bukan semua tempat boleh berhenti panjang. Tidak kalau tak ada huruf mat, pendek sahaja. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang terakhir. Kalau kita nak berhenti, kita jumpa dengan ta marbutah. Ta marbutah tu apa? Tak boleh gerak. Kat situ. Okay, ta marbutah ni ta yang tertutup macam ni. Okay, kita ada belajar ta asalnya terbuka kan. Ini kita panggil dia ta tu dia malu. Dia tertutup dan dia ada 2 titik di atas. Okay. Bila anda nak berhenti, ta ni menjadi huruf terakhir, tukarkan dia kepada huruf ha. Okay, bentuk dia kan macam ha, maknanya kita buang titik dia. Okay, sebagai contoh, kalau pada buku asal perkataan wal akhirati. Okay, jangan baca jaditi, tidak tak ada. Okay, dibaca sebagai wal akhirah. Sebutkan. Wal akhirah. Sebab kita berhenti. Titik dia kita buang, kita matikan dia. Panjang ke pendek berhenti tu? Pendek. Pendek. Betul. Kenapa pendek? Sebab tak ada huruf mat. Itu je tips dia. Jadi jangan baca semua langgar panjang. Tidak kalau tak ada huruf mat, jangan baca panjang. Kita baca pendek. Okey, itu dia bacaan, apa dia tulis tadi? Bacaan waqaf di hujung kalimah. Okay, ni mungkin ada yang dah tahulah. Okey, kita teruskan. Ini paling saya suka ni. Okey, bacaan tanwin bertemu sukun. Tolong potong sukun, letakkan di situ hamzah wasal. Sebab ada tempat dia tak jumpa sukun, ada tempat dia jumpa sabdu. Tapi hukum yang sama. Okey, boleh bacakan huraian pada buku. Yang kedua dia kata, apabila bacaan tanwin bertemu dengan sukun, maka hendaklah dibaca dengan nun al-wikayah. Betul lah tadi, wikayah. Okey, itu nama hukum dia, hukum nun wikayah. Ya, yang ni sering berlaku kesalahan bacaan. Okey, ramai orang tak tahu yang ni. Dia baca direct. Dia tak boleh baca direct. Dia ada step dia, 3 step. Okey. Nun wikayah terjadi apabila tanwin. Tanwin bagaimana? Okey, tanwin baris atas, tanwin baris bawah, tanwin baris depan. Okey, tak kira lah dia selari ke, tak selari ke, dia sengit ke, tak sengit ke, tunggang terbalik ke, janji dia tanwin. Tanwin sahaja. Okay. What happened? Okay, sorry ya. Dia macam ada problem. Okay. Okay, tanwin berjumpa dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa? Hamzah yang ada kepala bujur tu. Okay, itu adalah hamzah wasal. Okay.
Jadi apa anda perlu buat? Daripada tanwin, tukarkan dia jadi bacaan pendek. Itu yang pertama. Tanwin jadi bacaan pendek. Lepas tu disebabkan kita dah buang satu tanda, kita kena ganti nun baris bawah sahaja. Okay, nun baris bawah tu sambungkan dengan huruf selepas hamzah wasal. Okay, kita tengok contoh. Okay, untuk lebih faham, tengok contoh. Okay, ini kena alert sedikit. Ada satu surah tu dia memang banyak. Satu muka surat tu dia ada 2 ke 3. Okey, cuba tengok contoh pada buku. Ini jumpa dengan hamzah wasal. Kalau perhatikan, asal dia ron. Cuba tengok kat sebelah. Ron tu dia tinggal roh. Kho, ya, roh. Sama. Kho, ya, roh. Kho baris atas, ya baris sukun. Roh tanwin tu dia dah jadi satu baris. Yang dalam Al-Quran sebelah kanan. Nak dibaca sebelah kiri. Okay, jadi kita dah buang baris dia. Kita tambah nun berbaris di bawah. Kalau perhatikan yang sebelah kanan tu ada tak nun baris bawah? Tak ada. Tak ada. Sebelah kiri tu ada nun baris bawah. Nun baris bawah nak buat apa? Kawanlah dengan huruf selepas hamzah wasal. Okey. Okay. Asal perkataan khairon al-siyatu. Nil. Jangan baca khairol. Ni kalau orang tak belajar tajwid dia akan baca khairol. Bila saya tanya kenapa baca macam tu? Tu Ustazah, tanwin yang dalam. Yang ni bukan hukum idgham ya. Ini hukum nun al-wikayah. Okey. Buang dan tambah. Okey, khaironil wasiyatu. Sebutkan. Khaironil wasiyatu. Wasiyatu. Nanti dekat ta tu tukar jadi ha. Wasiyah. Tu baru cantik sebenarnya. Khaironil wasiyah. Betul. Okey. Ini hukum nun al-wikayah. Jangan baca direct. Okey, kadang-kadang bila orang baca Al-Quran tu dia pelik juga. Dia baca khairon. Alamak, ron ni tanwin. Nak kawan dengan apa? Kalau kita baca direct, hilang identiti tanwin. Okey, itu contoh dari buku. Kita tengok satu lagi contoh yang dalam surah Kahfi. Jaga-jaga siapa yang baca Kahfi hari Jumaat, besok Jumaat. Okey, ada satu nun al-wikayah. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran, tanda siap-siap. Okey, muka surat 302. Okey, perkataan dia adalah qaryatin, lepas tu ada al-hamzah wasal, sin, lepas tu tad. Kalau anda baca qaryatin, sama. Tin kat situ, sin nak kawan dengan siapa? Dia tak ada kawan sebab sin sukun. Kalau baca qaryatis, tak ke pelik? Mana tanwin jumpa sin masuk bunyi sin? Qaryati itu satu baris. Kemudian tambah nun baris bawah, ni kawan sin jadi nis. Okey. Nis. Bukan tato, tata. Huruf tota. Okey. Saya bacakan qaryatinis tat'ama. Qaryatinis tat'ama. Jangan baca tot, ta nipis. Tat. Qaryatinis tat'ama. Bagus. Okey, kena ada bunyi te tu, lantunan. Ta nipis, jangan baca tot. Dia bukan, dia huruf ta.
Okay, ini pada surah Kahfi ayat 77. Jadi kalau anda baca, jaga-jaga. Okay. Ada soalan dengan nun al-wiqayah ni? Okay, saya bagi. baru tahu Ustaz. Ah, Saya silap dah baca sebelum ni. jadi lepas ni, kalau baca, jaga-jaga. Okey. Saya bagi satu lagi contoh. Mungkin anda pernah dengar pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita berhenti ahad. Okay. Siapa pernah baca kalau ikut masjid sembahyang tarawih ataupun sembahyang jemaah, dia baca Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada bunyi lain. Pernah dengar tak? Tak benar. Mungkin ada pernah tapi perasan. Okey, cuba anda perhatikan kalau dia tak berhenti, makna diabaikan tanda wakaf ni. Dia baca direct. Okey, dal jadikan dia du. Okey, ni nun al-wiqayah Sebab apa? Kalau anda baca nampak ayat pendek, biasanya orang akan sambung straight. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebab kita dah hafal. Salah bacaan tu. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas baru sambung Allahus samad. Kalau dalam semayang jaga-jaga. Ni surah yang famous lah kita nak baca. Okay, sebab dia ada tanda waqaf. Jadi anda kena berhenti dengan sempurna, berhenti dan ambil nafas. Baru sambung ayat kedua. Kalau anda tak berhenti ambil nafas, dia akan jadi Qul huwallahu ahadu. Dal tu buang satu tanda, tambah nun baris bawah. Nillah. Kata Allah nipis. Okay. Cuba baca. Qul Allahu ahad. Allahu samad. Okey, ulang kembali pakai ayat. Allahu ahadunillahu samad. Okey, lagi sekali sama-sama. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Boleh. Okey. Ini adalah hukum nun al-wiqayah. Jadi kalau anda waqaf, berhentilah sempurna, terutama sekali masa solat. Okey, surah ni sunat je kita baca. Kalau cukup dengan Fatihah sahaja tu wajib okey. Kalau siapa yang baca, pastikan perkara yang sunat tu kita buat dengan betul ya. Okey, lepas ni cek. Kalau anda baca laju je qul huwallahu ahad Allahus samad, tu tak cukup, berhenti dia. Kena baca dunillah. Okey, itu nun al-wiqayah. Okey, saya bagi kat sini 3 contoh. 1 pada buku, 1 pada surah Kahfi, 1 lagi surah Al-Ikhlas. Okey, ada yang dah tidur ke? Sebab saya ada pelajar. Kalau yang baca tu, dia kata tertidur Ustazah. Terlupa nak mute. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, yang anda tengok pada slide ini adalah nota tambahan bacaan unik. Siapa ada pen atau pensel, kertas boleh salin ni sebab ni tak ada dalam buku. Tapi ni nanti saya akan bagi slide dia juga. Okay. Malulah ibu kelas. Okey, ini nota tambahan bacaan unik. Apa makna bacaan unik? Bacaan ni hanya satu sahaja dalam Al-Quran. Okey, dia ada banyak jenis. Yang pertama adalah bacaan imalah. Bacaan imalah di mana imalah tu maknanya miring.
Imbalah tu maknanya miring. Apa anda perlu lihat? Anda kena lihat diamond di bawah huruf ro. Okey, ada Al-Quran dia tak letak diamond. Ada Quran dia letak dot. Dot bulat. Okey, salah satu ya. Kalau dot pun sama juga. Okey, menunjukkan dia ada hukum lain dekat situ. Ini satu sahaja dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 41. Okey, surat 226. Siapa yang ada Al-Quran. Okey, jangan kat sini kalau perhatikan ro tu tak ada baris. Kita nak baca macam mana? Okey, dia tulis kat situ huruf ro dibaca seperti menyebut X-ray. Okey, maj dibaca jangan baca ro, dia tak ada baris atas. Okey, dia tak ada baris bawah. Maknanya dia antara bunyi ro dan juga re. Okey, sebagai contoh macam ni Okey. Yang sebelah ni bunyi ro. Atas ro, bawah ri. Okay, dia tak ada ro tu baris bawah, tak ada. Okey, re tu kat mana? Re tu dekat sini. Okey, re tu dekat sini. X-ray jangan baca rehat, dia bukan rehat, dia ray X-ray. Okey, jadi sebutkan maj, re tu baca berapa? 2 harakat sebab ada alif tu. Maj, re, ha, sebutkan. Maj, re, ha. Boleh lagi sekali. Maj, re, ha. Maj, re, Okey, boleh. Okay, ini satu sahaja pada surah Hud ayat 41. Okey. Kenapa dibaca begitu? Siapa tahu? Okay, sebenarnya tak tahu. Pernah dengar tak yang ni? tak perasan kot salah. Tak perasan. Ataupun dah baca Quran tapi belum sampai surah ni lagi. Okey, sekejap ya. Ada mengena dengan makna ayat ni. Kisah di sini nama surah Hud tapi dia ada kisah Nabi Nuh. Okey. Siapa yang naik kapal terbang kot? Naik kapal terbang dia ada baca doa ni. Pray. Okay, apa kisah dia? Kisah dia tentang Nabi Nuh. Okay. Jadi kisah Nabi Nuh, kalau kita sebut Nabi Nuh, dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan banjir besar. Okay. Kalau sebut Nabi Nuh, kita ingat Nabi Nuh, okay, Allah perintahkan dia untuk bina bahtera besar, lepas tu ada banjir besar, dia angkut semua binatang. Okay, berpasangan. Ya, dia berdakwah hampir 1000 tahun, 900 lebih, tapi pengikut dia tak ramai pun. Jadi Allah perintahkan untuk bina kapal, lepas tu Allah turunkan hujan, lebat jadi banjir besar. Qalar kabu. Okey, dia kata kat situ, wa tu dan qala. Okey, berkatalah. Ni kata qala ni. Qala ni katakanlah. Berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman. Fiha. Ni makna bahasa Arab panjang, bahasa Arab pendek je. Bismillahi, dengan nama Allah. Kenapa ada nama Allah kat sini? Okey. Naiklah kamu ke atas bahtera sambil berkata dengan nama Allah. Okey, kamu fiha, bahtera dengan berkata sebutlah nama Allah. Okey, anda bayangkan anda nak pergi melawat pulau. Kita naik bot yang bukan ferry. Bot yang ada panggil tu. Macam kita pergi island hopping tu, bot biasa tu yang ada mesin kat belakang tu. Okey. Bot engine. Okey, daripada jeti anda nak naik bot tu, okey, anda melangkah bot tu bergoyang-goyang. Okey, tak stabil. Apa yang anda akan sebut? Cuba bagi jawapan. Tak boleh bayangkan nak pergi bercuti. Okey, anda akan sebut
Takut. Anda akan sebut sebab nak jatuh. Betul tak? Anda sebut sebab nak jatuh. Jadi itulah datang kat sini majreha. Okey. Jadi bila kita baca macam tu, kita seolah-olah meraihkan suasana. Naiklah kamu ke atas bahtera itu dengan menyebut nama Allah. Okey. Itulah dia kisah dia. Okey, nampak re ni ingat naik put Sebab itu tak faham. Kalau orang Arab baca dia faham lah. Okey, boleh yang ni? Imalah dibaca begitu? InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa. Kalau ada Quran nanti, lepas ni boleh tanda terus. Letak tulis re kat situ. Kisah Nabi Nuh. Okey, bahtera. Sebab bahtera tu walaupun besar, banjir besar, dia tetap bergoyang juga. Okey, ketika berlayar. Makna majreha ni ketika berlayar. Okey, kita teruskan. Seterusnya bacaan Ishmam. Ishmam ni pun tak banyak. Satu sahaja dalam Al-Quran. Okey, dekat mana? Okay, kalau siapa yang ada Quran boleh rujuk surah Yusuf ayat 11, muka surat 236. Okey, kali ni diamond sama juga. Contoh dia diamond duduk di atas huruf mim. Sebelah dia ada nun sabdu. Ada separuh Al-Quran dia letak mim. Dia tak letak diamond, dia letak dot. Okey. Jadi dia ada tanda lain. Bukan salah cetak ataupun terlebih ink. Tidak ya. Ini adalah tanda tajwid Ishmam. Ishmam apa maknanya? Ishmam maknanya muncung. Tadi imalah miring. Yang ni Ishmam muncung. Ni pun ada kisah juga. Okey. Baca sewaktu menyebut man. Okey, anda tak boleh baca direct. Boleh je baca direct tapi tajwidnya kurang tepat. Sebab kita baca nak raikan suasana. Maknanya kita baca, kita jadi sebahagian daripada suasana yang terjadi. Okey, semasa menyebut man, apa anda perlu buat? Kena muncungkan mulut 100%. Muncungkan bibir. Okey, cuba muncungkan bibir. Apa jadi? Okey, nampak tak gelap pula. Ya, kena muncungkan. Sewaktu menyebut mim, masa mencung tu masuk bunyi huruf nun sabdu tu. Kena ada dengung. Okay, tak ada dalam buku Puan Ramlah. Okay. Nanti saya akan hantar slide ni. Okay. Muncungkan bibir 100% semasa menyebut mim berserta dengung sekadar 2 harakat. Sebab nun tu ada tanda sabdu. Jadi kita kena muncung sambil dengungkan. Okay, bagaimana nak buat apa jadi? Okay, baru kita masuk na. Dia ada bunyi lain. La ta'manna. Bacakan. La Saya nampak bibir muncung. Seolah-olah dia ada manuna. Sebab kita kena muncung. Okey, panjang ke tak panjang untuk dengung? La ta'manna. Cuba baca. La Okey, kena muncung. Kalau tak muncung tak boleh ke? Boleh, tapi kita nak baca Quran dengan tajwid yang betul. Jadi kita muncung untuk Ishmam. Okay, ini kisah apa? Yang ini kisah tentang Nabi Yusuf. Okay, tadi Nabi Nuh, ni Nabi Yusuf. Okay, qalu. Okay, berkatalah. Ini kisah Nabi Yusuf masa tu dia masih kecil lagi. Ini nama dia Yusufa. Yusufa, betul. Okay, masa dia kecil, kan abang dia bawa dia pergi berdagang, kemudian campak dia dalam perigi. Lepas tu dia kata dengan bapak dia, Nabi Yusuf dimakan serigala. Okey. Jadi ni sebelum dia ikut abang dia tu. Berkatalah mereka, adik-beradik dia ni, abang-abang dia panggil bapak dia, dia kata dengan bapak dia, ya abana, wahai ayah, malaka la ta'manna. Okey. Asal mereka duduk berbincang satu tempat, Nabi Yusuf tu ada bermain tidak jauh daripada mereka. Okay, jadi disebabkan mereka nak mengatakan Nabi Yusuf, jadi dia kata, wahai ayah, mengapa ayah tak percayakan kami tentang tu?
Dia tunjuk itu menggunakan bibir dia. Itu yang bila kita baca la ta'manna. Okey. Jadi bila saya terangkan lebih mudah macam mana nak baca, betul tak? Okey, kita cuba praktis. Ingat, macam kita jugalah. Orang tanya mana baju tu kat situ. Tunjuk pakai mulut je. Okey, praktis lagi sekali. Cantikkan bacaan. La ta'manna. Okey, itu bacaan Ishmam. Ini pun satu sahaja kisah Nabi Yusuf. Okey, kita teruskan. Lepas Ishmam, bacaan Tashhil. Tashhil ni pun anda jangan risau, dia satu tempat sahaja. Tashhil apa maknanya? Tashhil maknanya melayang. 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 Layang. Okey, macam mana pula bunyi melayang ni? Ini satu sahaja. Okey, Tashhil lah bunyi huruf antara bunyi huruf hamzah dengan huruf alif, bunyi akan bunyi melayang. Okey, antara huruf hamzah dengan huruf alif. Lihat di sini. Okey, kali ni dia tak letak diamond. Okey, Al-Quran dia akan letak dot besar. Bukan terlebih ing juga ya. Tu dia simbol dia, mesti ada dot besar. Okay, kita layangkan bunyi dia. Okay, jangan baca jangan baca direct. Sebenarnya dia ada dua huruf hamzah. Asalnya tapi orang Arab tak boleh nak sebut. Dia boleh sebut tapi bacaan tu jadi tak cantik lah. Okay, bacaan tu jadi tak cantik, tak lancar. Jadi dia layangkan bunyi dia, tu dia letak dot, dia tak baca Okay. Dia punya bacaan, okay, saya bacakan. Sekejap. Tu cara. Jamiyun. Bacakan. Jamiyun. Okey, itu cara bacaan dia. Boleh lagi sekali. Bunyikan layang. 1, 2, 3. Jamiyun. Itu bacaan tadi diberi nama bacaan Tashhil. Okay, ini pun sama juga satu sahaja. Sebab orang Arab tak boleh baca direct. Kita nak kena baca Al-Quran macam orang Arab. Okay, saya teruskan. Ni semua pelik-pelik ni. Okey, saktah. Mungkin yang anda pernah nampak. Saktah tanda huruf sin. Okey, saktah tu apa? Saktah tu kita berhentikan nafas pada tanda sin. Tapi dekat sini kita tak ambil nafas baru. Okey, dia kata tanpa putus nafas. Okey, kita baca, kita berhenti sekejap, lebih kurang 2 jari bergerak, kemudian kita terus sambung. Okey, kalau anda perhatikan contoh yang saya berikan ni, saktah tu datang dengan tanda waqaf. Jadi untuk saktah, kita abaikan tanda waqaf tu. Okey, seeloknya kalau kita baca dengan saktah. Okey, saktah ni apa? Saktah ni melibatkan ayat terkejut. Okay, macam kita terkejut, tapi kita sambung je balik. Kita cakap. Okay, saktah menyebabkan yang terkejut. Jadi cara bacaan bagaimana? Berhenti tapi kita tak ambil nafas baru. Maknanya putus nafas. Kalau kita putus nafas, ambil nafas baru tu, kita waqaf. Okay, contoh. Walam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'syan syadida. Okey, saya tak ambil nafas pun. Berhenti sekejap sahaja. Lagi sekali. Kita baca. Walam yaj'al lahu iwaja.
qayyiman liyunzira ba'syan syadida. Cuba sebut. 1, 2, 3. Alam wajah qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey, itu dia tanda saktah. Okey, huruf sin duduk tinggi diam macam tanda waqaf. Okey, jangan anda berhenti. Kalau anda berhenti ambil nafas dipakai waqaf. Jadi ni untuk surah Kahfi ayat pertama dengan ayat yang kedua. Okey, ada contoh lain tak? Ada. Saktah ni ada 4 dalam Al-Quran. Okey, contoh lain dekat Surah Yasin. betul, surah Yasin. Ni pun sama juga. Yasin dia kawan dengan tanda waqaf. Jadi anda ada 2 pilihan. Nak waqaf boleh. Kalau anda waqaf, abaikan tanda sin. Kalau anda nak baca saktah, abaikan tanda waqaf. Jadi yang mana lebih baik anda baca dengan saktah. Okey, berhenti tapi tak putus nafas ataupun ambil nafas baru. Contoh, mim ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Okey, senyap kejap baru sambung. Cuba 1, 2, 3. Min ba'di Marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti dulu. Mim ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ulang balik. man Ba'athana min qadina hadza wa'ada qadina hadza rahman. Betul. Memba'athana Okey, jadi baru saya ada dengar ada gap bunyi sekejap. Bunyi senyap sekejap. Okey, itu dia saktah. Yang ni pun dia kawan dengan tanda waqaf. Okey, ada satu lagi. Ada tak contoh kat sini? Oh, tak ada. Okey, kita tengok satu lagi. Saya bagi contoh. Saya rasa surah ni kot surah Al-Qiyamah ayat 587. Sekejap ya, saya buka Al-Quran. qalu ya wailana man ba'sana min maqadina wa ma Apa? Lima, 7, 8. Dekat sini. Okay. Dekat sini. Dia ada tanda saktah di situ. Jadi saktah dia tak kawan dengan tanda waqaf. Ni nampak jelas. Jadi baca senyap sekejap 2 jari tapi tak putus nafas. Waqila man raq. Ada bunyi ke. Waqila man raq. Perbaiki. Waqila man raq. Waqila man raq.
Okey, jangan baca waqilamas tiba-tiba masuk pula huruf sin tu, tidak ya. Itu tanda saktah, berhenti. Tulis dah saktah. Ala nun. Dia kata saktah pada huruf nun tu. Okey, berhenti tapi tak putus nafas. Macam ni pendek boleh lah. Kalau kahfi tadi panjang. Kalau yasin pun sama panjang. Pilihan kita biasa berhenti. Okey. Ada soalan untuk saktah yang lagi imalah dengan tashil ni? Ya, sorry, ada yang baca sekejap. Saya ulang balik. Okey, baca. Siapa nak baca, saya bagi masa sekejap. Wakilaman rok. Betul. Begitu bacaannya. Okey, dia ada bunyi sekejap, senyap. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan berhenti di sini. Okey, nanti saya akan hantarkan nota bacaan unik ni. Okey, rakaman minggu lepas pun saya tak sempat hantar lagi. Okey, mungkin kejap lagi ke. Kalau saya dah hantar nanti saya maklumkan. Ada soalan tak? Saya rasa kita berhenti di sini dulu.